Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tengok soalan nombor 1, mock test set 4. Figure 1 shows two charges. Q1 8 microcoulomb, Q2 negative 6 microcoulomb, placed 4 cm apart. Question A, calculate the electrical potential difference between point A and point B. Okay, so dia nak cari potential difference between point A and point B. So that's very general. So kita nak cari soalan ni, nak cari delta V. Sama ada VB minus VA pun boleh, VA minus VB pun boleh, sebab dia cuma cakap the potential difference between A and B. Okay, so kalau saya buat VA minus VB pun boleh juga. Kita akan dapat beza electrical potential ataupun beza voltage di antara VA dan juga VB. Kalau buat VB minus VA pun boleh juga. Okay. Tapi kita tak ada VA, kita tak ada VB. Jadi kita perlu terlebih dahulu kira apa dia electrical potential difference, electrical potential pada point A dan juga pada point B. Okay. VA electrical potential pada point A disebabkan oleh dua charge. Charge Q1 dan juga charge Q2. Jadi VA sama dengan V1 pada point A tambah V2 pada point A. Dan untuk kira V1 dan V2, kita gunakan rumus electrical potential V is equals to K Q over R. Okay. Dalam kes ini, pada point A, kalau kita tengok, R1 sama dengan 3 cm. Tapi R2 sama dengan, kita kena kira lah kat sini, jarak di antara charge 2 dan juga point A. R2A ini kita boleh kira dengan gunakan Pythagoras theorem saja. Square root of 3 square plus 4 square. 3, 4, 5. 5 cm. Okey, jadi kita kena kira. R1 tak ada masalah. R1 sama dengan 3 cm. Okey, jadi kita boleh kira, masukkan dalam rumus kita. V1 sama dengan V1 sama dengan KQ1 over R1 plus V2 sama dengan KQ2 over R2. Okey, saya ni jenis malas nak tekan kalkulator banyak kali nilai K tu. Saya akan factorize nilai K. So, dia akan jadi K Q1 over R1 plus Q2 over R2. Baik. Masukkan nilai. K itu adalah constant 9 darab 10 kuasa 9. Q1 tadi sama dengan 8 microcoulomb. Divided by R1. Kita dah tunjukkan tadi R1 3 cm. Ini masukkan dalam SI unit lah. Consistentkan unit dia. 3 cm. Okey, plus Q2. Dalam pengiraan electrical potential, sign convention kita kena masukkan. So Q2 sama dengan negative 6 microcoulomb divided by R2. R2 bersamaan dengan 5 cm. Okay, dan kita akan dapat V pada point A. Yang disebabkan oleh charge 1 dan charge 2 tadi. V pada point A. Tekan kalkulator dan semak sama ada jawapan saya betul ataupun tidak. 1.3
2 darab 10 kuasa 6 volt. Okey, itu belum lagi jawapan akhir. Kita nak cari potential difference di antara VA dan juga VB. Okey, so VA dah selesai. Kemudian kita nak cari VB. Benda yang sama, potential pada point B disebabkan oleh electrical potential charge 1 dan juga electrical potential charge 2. Dan kita tambahkan ini secara skala. Tengok balik. Okey, R2 pada point B adalah 2 cm. Tetapi R1 pada point B kita kena kira sikit, sama dengan square root of 2 square plus 4 square. Dan basically kita akan dapat R1 sama dengan 4.472 cm. Okay, kalau awak ambil 4.47 pun boleh, tidak ada masalah. Saya ambil 4.4. Okay, kita ambil 4.47 lah. Okay, kita ambil 4.47 cm. Ambil 4.472 pun boleh, tidak ada masalah. Okay, so R1 dah ada, R2 dah ada. Kita kira balik dengan gunakan rumus KQ over R. Okay, bagi point B, rumusnya masih sama. KQ1 over R1 plus KQ2 over R2. Okay, tetapi kita kena tahu bahawa nilai R-nya sudah berbeza, ya. Nilai R sudah berbeza. Q1 over R1 plus Q2 over R2. Saya factorize nilai K. Tak buat macam ni pun tidak mengapa. Okay, so gantikan nilai. K sama dengan 9 darab 10 kuasa 9. Darab dengan Q1. 8 micro. Divided by R1. 4.47. Times 10 to the power of negative 2. Plus. Okay, Q2. Q2 kena masukkan sign convention, ya. Sebab electric potential adalah skala quantity. So, kena substitute sign of charge. Negative 6 micro. Divided by 2 cm. Okay, tekan calculator. Dan saya akan dapat VB sama dengan 1.089 times 10 to the power of 6 volt. Again, ini belum lagi jawapan akhir. Okay, so dia nak potential difference di antara point A and point B. So kat sini bolehlah buat VA minus VB pun boleh. Bolehlah buat VB minus VA pun boleh. Okay, sebab dia sangat general. Dia minta beza potential sahaja. Okay, so dekat sini saya akan buat VA minus VB. Saya akan buat VA minus VB. VA tadi kita 1.32 darab 10 kuasa 6 minus VB sama dengan negatif 1.08 9 darab 10 kuasa 6. Dan jawapan akhirnya saya akan dapat positif, ya. Positif 2.409 darab 10 kuasa 6 volt. Itu jawapan saya untuk potential difference between point A and point B. Okay, kalau awak buat VB minus VA, awak akan dapat negatif 2.409 darab 10 kuasa 6 volt. Kedua-dua jawapan positif dan negatif diterima. Okay, so sebelum saya pergi pada soalan 1B,
Kita tengok dulu markah pada soalan 1A. Kalau kita tengok markah kat sini, dia tulis 3 markah ya. So, panjang pengiraan kita tapi 3 markah sahaja. Okey, so bukan 3 markah, pembetulan kat situ daripada soalan. 4 markah lah dekat sini. Okey, markah yang pertama. Apabila kita membuat pengiraan VA, dapat gantian 1 markah. Buat pengiraan VB, dapat gantian 1 markah. Okey, kita masukkan nilai VA dan VB dalam delta V sama dengan VA minus VB ataupun VB minus VA. Itu pun akan dapat gantian 1 markah. Dan jawapan akhir dan unit yang betul 1 markah. So total untuk soalan nombor 1A ni bukannya 3 markah ya, tetapi 4 markah. Okey, baik, kita terus pula pada soalan 1B. Okey, soalan 1B masih lagi berkaitan dengan permasalahan kita yang ni lah. Okey, so cuma soalan 1B dia nak minta benda yang lain. Okey, charge-nya masih sama. Nilai Q1 masih sama. Q1 sama dengan 8 microcoulomb. Q2 sama dengan negative 6 microcoulomb. Okey, tapi soalan B dia nak cari determine the electric field at point B. Pada point B, kita nak cari electric field pada point B. Okey, pertama sekali electric field pada point B disebabkan oleh charge 1 dan juga charge 2. Cara kita lukis electric field adalah kita tengok sama ada charge itu positif ataupun negatif. Kalau charge tu positif, the electric field is away from the charge. Kalau ini garisan titik-titik, electric field E1 keluar daripada Q1. Kalau negatif pula berbeza. Negatif dia masuk ke dalam charge. Okay, itu saya lakarkan dalam gambar rajah. Okay, kalau saya lukiskan dalam Cartesian coordinate. Okay, so saya ada E1. Dan saya ada E2 ke bawah. Okay. Jadi kat sini kita kena buat penambahan secara vektor lah. Kita kena cari E1, kita kena cari E2 and then kita kena resolve sikit. E1 ni pada X dan juga Y component. Tambah semua X component, tambah semua Y component and then baru cari resultant vektor untuk cari electric field pada point B. Jadi sebelum kita panjang cerita nak resolve dan sebagainya, kita terlebih dahulu kira angle. Sebab yang ni kita perlukan ni, angle theta. Okay. So angle theta tu boleh kita kira dekat sini. Sama saja nilai angle theta dia. Okay, so angle theta tu saya boleh kira theta sama dengan inverse tangent. Saya pakai tangent lah ya. Opposite over hypotenuse. 2/4. Ataupun inverse tangent 0.5 lah. Kita akan dapat angle theta sama dengan 26.57 degree. Okay, so itu basically info yang kita ada. Okay, so macam saya cakap, kita nak tambah kedua-dua vektor E1 dan E2 ni, kita kena tambah secara vektor. So first kali kita kena cari dulu E1 apa, E2 apa. Okay, so equation bagi electric field E sama dengan K Q over R square. Jadi mari kita kira E1 terlebih dahulu. E1 equals to KQ1 over
R1 square. Daripada gambar raja dan daripada pengiraan yang sebelumnya, kita tahu bahawa R1 is equals to 4.47 cm. Dah kira itu sebelum ni Pythagoras theorem. So, kita cuma perlu masukkan saja nilai yang kita ada. K sama dengan 9 times 10 to the power of 9 times Q1 sama dengan 8 micro divided by 4.47 cm times 10 to the power of negative 2 square. Okay, dan kita akan dapat nilai E1 bersamaan dengan, semak jawapan saya betul ataupun salah, 36.034 times 10 to the power of 6 Newton per column. Okay, awak boleh ambil 2 titik perpuluhan, tapi amalan saya selama ni saya ambil lebih sikit titik perpuluhan untuk mengelakkan round of error. So, itu E1. Belum lagi jawapan akhir. Kita tengok pula E2. Kita kira dengan gunakan rumus yang sama. KQ2 over R2 square. Tengok balik gambar raja. R2 sama dengan 2 cm. Q2 sama dengan negatif 6 microcoulomb. Okay, tetapi disebabkan ini adalah electric field dan electric field adalah vector quantity, maka kita tidak substitute sign of charge dalam pengiraan kita. Kerana positif dan negatif bagi vector quantity ini menunjukkan arah, bukannya menunjukkan sign of charge. Jadi dalam pengiraan kita, kita tak include sign of charge. Okay, so dalam kes ini, gantikan 9 darab 10 kuasa 9 darab Q2 6 micro. Again, saya tak masukkan negative sign. Divided by 2 cm square. 2 times 10 to the power of negative 2 square. Dan semak-semak di jawapan saya betul ataupun tidak. Saya dapat E2 bersamaan dengan 135 times 10 to the power of 6 Newton per column. Masih lagi belum jawapan akhir. Okay, kalau kita tengokkan gambar raja ni balik tadi, kita nak kena resolve vector pada X dan juga Y component lah. Okay, gambar dekat sini lah, supaya kita mudah rujuk. Baik, so kat sini ada dua saja vektor, E1 dan juga E2. Okay, so vektor kita E1 dan juga E2 saja. Kita nak resolve dia pada X component dan juga Y component. Okay, apa yang kita nampak kat sini sebenarnya yang boleh kita resolve adalah E1 sajalah. Okay, E1 kita boleh resolve kepada X component sorry. Okay, E1X dan juga pada Y component E1 Y. Now X itu adjacent dengan angle theta, therefore kita gunakan cos theta lah. E1 cos theta. So pada X component E1X is equals to E1
Tadi yang kita dah kira 36.034 times 10 to the power of 6. Okay, cos theta. Tak muat sikit saya punya table ni. Saya letakkan kat bawah, tak patut sebenarnya. Cos 26.57. Okay, 36.034 times 10 to the power of 6 cos 26.57. Okay. Dan saya akan dapat, kalau saya tekan ni, saya akan dapat E1X sama dengan 32.23 times 10 to the power of 6. Okay. Unit dia Newton per column. Okay, so itu E1X. E1Y sama dengan 36.034 times 10 to the power of 6 sin theta 26.57 degree. Dan kalau tekan kalkulator, kita akan dapat E1Y sama dengan 16.118 times 10 to the power of 6 Newton per column. Itu bagi electric field disebabkan oleh charge 1. Okay, charge 2 pula simple saja. Charge 2 dah ada pada Y component. Kita dah tak boleh nak resolve daripada X component. Maka E2X memang sama dengan kosong. E2Y pula sama dengan E2. Okay, sama dengan negatif 135 times 10 to the power of 6 Newton per column. Okay, dah kenapa negatif? Okay, ini vektor kuantiti. Patutnya saya terlebih dahulu define saya punya coordinate axis ni. Atas positif, bawah negatif. Kanan positif, kiri negatif. Jadi bagi E1Y dan E1X ni, kedua-duanya positif. Tapi bagi E2, dia berada pada negative Y direction. Okay. Jadi di situlah kita tambahkan saja X component, cari sum of X component, cari sum of Y component. Saya akan dapat EX sama dengan, of course, 32.23 times 10 to the power of 6 Newton per column. Tapi EY, EY kena kira lah. 16.118 darab 10 kuasa 6 tambah negatif 135 darab 10 kuasa 6. Dan cek sama ada saya dapat pengiraan yang betul ataupun tidak. 118, negatif 118.88 darab 10 kuasa 6 Newton per column. So kat sini belum lagi jawapan akhir. Kita baru dapat EX. Kita baru dapat EY. Okay, kalau saya lukiskan vektor EX dan juga EY ni. Okay, EX positif, EY negatif. EY negatif. Ni EY. Yang kita nak cari dalam permasalahan kita ni adalah resultant dia. Yang ini yang kita nak cari, ini resultant. E net pada point B lah. Cari resultant vektor dia dan juga boleh juga kita cari angle theta dia. Okay, so bila kita dah ada dua vektor yang perpendicular to each other macam EY dengan EX ni, kita boleh cari resultant vektor dia dengan gunakan Pythagoras theorem. Okay, so EB is equals to square root of EX square plus EY square.
Masukkan nilai square root of EX tadi 32.23 times 10 to the power of 6 square plus negative 118.88 times 10 to the power of 6 square. Okay, so walaupun negative square, saya masukkan saja negatif tu. Walaupun negatif square sama dengan positif, tak ada masalah. Saya akan dapat nilai EB sama dengan 123.17 times 10 to the power of 6 Newton per Coulomb. So itu jawapan saya. Ini jawapan akhir. Okay, sebabkan soalan ni cakap determine the electric field at point B saja, dia tak cakap pun determine the magnitude of electric field at point B, maka kita kenalah cari direction dia sekali. Sebab electric field adalah vector quantity. Dan vector quantity itu ada direction. Okay, kita gunakan angle theta sama dengan inverse tangent E Y over EX, opposite over adjacent. Okay, so kita akan dapat inverse tangent. Amalan saya sebelum ni saya moduluskan, tapi tak moduluskan pun tak apa. Okay, so kita akan dapat negative 118.88 times 10 to the power of 6 divided by 32.23 times 10 to the power of 6. Okay, so inverse tangent EY over EX tu kita akan dapat angle theta sama dengan negative 74.83 degree. Okay, kalau kita tengok balik pada gambar rajah yang saya cuba lukiskan ni, bahawa angle theta itu berada di bawah positif X axis. Okay, so saya boleh tuliskan angle theta ini sebagai 74.83 degree below positive X axis. Okay, panjang sikit pengiraan bagi soalan satu ni. Kita tengok mana markah dia. Markah kat sini kalau ikutkan ada 6 saja. Yang pertama, apabila kita membuat penggantian dalam pengiraan E1, gantian 1 markah. Penggantian dalam pengiraan E2, gantian 1 markah. Okay, the whole pengiraan E1X plus 0, E1Y plus 0, yang ini sampai dapat 32.23 darab 10 kuasa 6. Okay, dua benda ni ya. Yang itu gantian 1 markah. Gantian 1 markah juga. Dan pada pengiraan net electric field, ganti jawapan unit 1 markah. Pada pengiraan angle theta, ganti jawapan unit 1 markah. Jadi total kat situ 6 markah. Total markah untuk soalan nombor 1 adalah 10 markah. So, itu saja untuk perbincangan soalan nombor 1. Sekian, terima kasih.